Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lama kita tak jumpa kan? Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa atmim bi khair. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Baik tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, saya kasihi, salam hari Sabtu malam Ahad. Alhamdulillah cikgu. Banyak hari dah nak live kan, banyak hari betul-betul cikgu nak live kan untuk kita bersua muka kan, berkongsi dan juga segala yang berlaku sekarang ni kan. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan sekarang ni banyak perkara yang kita dah boleh bergerak sendiri, betul? Baik, tuan-tuan, puan-puan yang mana ada dalam grup cikgu, insyaAllah yang mana baru masuk, cikgu ucap selamat datang. Terutama Amani daripada beg premium petik bintang, Nur Hazimah daripada Pasir Putih ya. Yang mana yang dah lama ni, hari ni adalah hari pertama lah. Pertama di tahun 2021. Berapa belas ini? 16 Januari 2021. Dan hari yang cikgu kira dahsyat sikit hari ni, tu yang terasa nak live tu, apabila kes terbaru pun 4029, 16 bulan. So apa maknanya? Maknanya gelombang ketiga yang sedang melanda negara ni sempena PKP 2.0 dan juga virus epidemik COVID-19 ni semakin mengganas. Apa pun itu semua adalah kerja Allah Ta'ala, kerja Allah Ta'ala. Dan kita hanya berusaha memohon Allah Ta'ala lindungi kita kan. Sebelum kita nak meneruskan, cikgu nak meneruskan kalam cikgu, apa kata kita hadiahkan sikit Fatihah boleh Fatihah pertama sekali untuk para guru kita, para ibu ayah kita yang telah pergi meninggalkan kita. Dan juga cikgu terharu sangat kan, rasa sebab sikit hari ni. Sebab apa? Tun Saleh Abbas bekas Ketua Hakim Negara, cikgu sangat admire dan cikgu pernah jumpa bersemuka. Seorang yang sangat tawaduk. Allahyarham ni memang seorang yang teguh prinsip dia. Sepanjang cikgu kenali dia, cikgu ada buku-buku dia, karangan dia. Cikgu pun ambil undang dan cikgu banyak simpan buku dia. Tun Saleh Abbas, masa cikgu terlibat di KPK, cikgu juga selalu bertemu dia di As-Solihin Trustee Berhad untuk pengurusan wasiat. Telah pergi meninggalkan kita dan disemadikan di Terengganu. Cikgu tak pasti tempat dia, tetapi cikgu nak hadiahkan juga dia sebagai guru cikgu juga, Tun Saleh Abbas. Dan juga untuk ibu cikgu, untuk semua arwah muslimin muslimat seluruh dunia yang telah pergi awal daripada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Ibu Su, terima kasih selalu apabila waktu pagi saya selalu kita seolah-olah ada telepati lah kan, sentiasa ada di ruangan yang Allah Ta'ala hadirkan, bangun pagi awal kan. Dan di saat-saat macam inilah kehidupan kita pun dia bukan sekat norma baru lagi dah. Kita kena bersama dengan keredaan lagi lah. Kena bersama dengan keredaan Allah SWT, keredaan pasangan kita kan. Ada beberapa perkara yang boleh kita cikgu kongsikan hari ni lah. Cikgu kongsikan hari ni yang memang lama dah cikgu nak bersama-sama dengan anda semua, tapi mungkin saja waktu dan juga masing-masing ada kesibukan tapi hari ni cikgu memang nak sama-sama kita kongsikan. Kalau yang tak dapat ikuti bersama ni, insyaAllah ada recorded yang daripada live ni nanti boleh gunakan lah. Pertama sekali cikgu nak
share lah macam mana kita semua lalui saat-saat sekarang ni 2.0. Ekonomi, dari segi ekonomi alhamdulillah cikgu hari-hari keluar cuma sebelum nak keluar cikgu selalu solat hajat. Kenapa? Nak minta Allah Ta'ala bantu. Kalau COVID-19 ini memberi kesan kepada kita, memang Allah Ta'ala dah. Tapi seboleh-bolehnya kita jaga standard SOP dan sebagainya. Jadi yang pertama sekali cikgu nak bercerita sikit tentang pengalaman cikgu. Cikgu pun baru sangat dalam sekarang ni, selain daripada kapet ni alhamdulillah boleh hantar banyak. Ini yang berlaku pada diri cikgu lah. Yang kapet ni alhamdulillah supplier akan hantar direct so kita masuk duit kat dia hantar sekali dengan post. Alhamdulillah, kita bersyukur yang tu. Bagi anda yang kat luar sana tu, kalau Food Panda, kalau ada di kawasan-kawasan anda tu, anda boleh engage dengan Food Panda dan Grab untuk channel kan. Tapi yang terbaru yang cikgu buat adalah untuk sambal cikgu. Bukan sekadar yang dekat saja, yang jauh cikgu gunakan Shopee. Shopee sebenarnya lama dah nak masuk Shopee ni, nak masuk buat dekat Shopee. Cuma Allah Ta'ala belum izinkan. Tapi alhamdulillah 2 hari cikgu buat ni, alhamdulillah hari ni pun buat production ni. Konoknya buat kat rumah kan, tak payah nak pergi ambil stok kan. Semua benda tu kita ada dekat dapur kita kan. So dapur cikgu kat luar sana, dan cikgu bilik cikgu ni ke macam bilik kita dekat dengan dapur, bilik yang bahagian dapur ni. Anak cikgu bagi bilik besar, cikgu ambil bilik kat bawah aja. Senang cikgu nak solat, senang nak nak beruzlah kan, nak berzikir, nak baca Quran. Jadi tuan-tuan, perempuan, kawan, peserta semua yang mana pernah bersama cikgu, hari ni cikgu nak cakap tentang bagaimana kita nak bangkit. Ada 7 perkara yang cikgu belajar lah yang cikgu belajar. Nak bangkit untuk kali kedua. Kali pertama rasanya lagi teruk rasanya. Kali kedua ni kita lihat Allah Ta'ala bagi kelonggaran banyak. Kenapa? Allah hantarkan kepada kita lebih matang sikit. Matang sikit dari segi kita nak menghadapi suasana dan juga kepercayaan kita, yakin dan percaya pada Allah Ta'ala tu lebih tinggi. Kenapa? Kerana para alim ulama dalam hadis disebutkan ada 3 carrier yang Allah Ta'ala suka. Apa dia kan? Saya nak tahu kan. Pertama sekali orang yang bertani, orang yang bercucuk tanam. Tapi bukan cucuk tanam sebagai hobi, tapi sebagai perniagaan. Itulah kalau di sisi Allah SWT pekerjaan yang paling bagus. So itu kita jangan tengok petani di Malaysia kan. So di Malaysia ni banyak tak guna teknologi, banyak tak menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat bantu orang lain dengan lebih cepat dan banyak kan. Tapi kalau kita tengok petani di Jepun, di Brazil, di negara-negara luar, orang petani ni banyakkan jutawan. Kan? Okay, itu yang pertama yang Allah Ta'ala suka. Sebab tu pertanian, kita bila dalam keadaan COVID ni, rupanya pertanian ni main peranan. Macam cikgu buat sambal ni, rupanya cabai main peranan penting. Maknanya kalau semua orang buat sambal maka orang yang tanam cabai ni dah boleh buat duit. Kan? Cabai kering ni, cabai kering kita ambil daripada India. So, pedas dia lain macam. Sebab tu benda-benda yang kita nampak macam biasa-biasa, sebenarnya sisi Allah Ta'ala tu lebih luar biasa. Yang kedua apa? Yang kedua, orang yang mempunyai bakat. Macam cakap surah macam ibu su kita ni ada bakat buat roti, menggunakan kemahiran. Itulah ilmu ataupun pekerjaan yang sangat tinggi nilai di sisi Allah SWT. Ada bakat, lepas tu kita menggunakan bakat. Macam bakat cikgu develop ada orang dia macam gifted dah, memang dia asalnya suka-suka hobi, tapi dia memang nak buat bersungguh-sungguh. Akhirnya bakat dia dalam kebolehan memasak ke, kebolehan melukis ke, menjadi tukang kayu kan, contoh-contoh lah, menulis khat dan sebagainya. Akhirnya menjadi
pendapatan pada dia. Ini antara yang nombor 2 yang disusun yang disebut sebagai pekerjaan yang memberi mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah SWT. Lepas tu kita lihat para nabi, para rasul ni kebanyakannya kita lihat macam Nabi Allah Daud, kemahirannya adalah melembutkan besi kan, bertukang atau menjadi seorang tukang besi. Jadi antara pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan kemahiran memasak, mengukir, bertukang, boleh buat perabot, rupanya ini antara pekerjaan yang mulia di sisi Allah SWT. Yang ketiga ni, ni yang kita kena perjuangkan lah. Yang ketiga adalah berniaga, yang menguruskan perniagaan. Lepas tu tuan-tuan dan puan, kita ni dalam berniaga, biar kita berniaga sampai boleh keluar zakat, sampai kita boleh bantu lebih ramai orang kan. Sebab itulah selalu cikgu buat satu perkara, dia selalu niat kat hati memang nak bantu lebih ramai orang kan, supaya kita jadi tabiat kita, niat kita bukan untuk kita, tapi kita buat untuk manfaat lebih ramai pada orang. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut sebaik-baik manusia itu adalah orang yang banyak beri manfaat kepada orang lain kan. Kalau kita pandai buat roti yang terbaik. Kalau kita pandai buat sambal yang terbaik. Kalau kita pandai buat beg, kita buat beg yang terbaik. Kalau kita pandai mengukir atau mengubah bunga, kita ubah bagi cantik. Kalau kita pandai menjual produk orang, kita jual produk orang kan. Itu memang antara 3 yang teratas pekerjaan yang mulia di sisi Allah kan. Tapi kalau di sisi manusia ni kadang orang tengoklah biasa je kan. Tapi jangan risau tuan-tuan kan. Sahabat-sahabat sekalian, sebab itu akan bantu kita menjadi lebih seronok bila kita faham tentang sesuatu yang kita buat itu. Bila kita faham kenapa kita buat, sebab tu bila kita tulis BY, pertama memang kita tulis untuk diri, kemudian untuk keluarga, lepas tu untuk masyarakat. Apa kita boleh sumbang untuk masyarakat, lantik ejen, lantik wakil kita, semua tu boleh membantu menjana pendapatan waktu-waktu sekarang ni kan. Leverage, kadang kita boleh hantar sendiri, kita suruh anak kita hantar, kita suruh rider hantar kan. Jadi kita memberi pendapatan kepada mereka kan. Okey, baik. Yang pertama tadi ada 7 perkara yang cikgu nak share tadi. Yang pertama adalah dalam waktu-waktu sekarang ni, kita jangan cari orang lain lah. Kita cari orang yang bagi solusi tak apa. Pertama sekali cari Allah Ta'ala. Dalam waktu-waktu sekarang untuk bangkit semula, untuk fasa kedua ni, kita kena cari, pertama sekali kita kena duduk dan minta pada Allah SWT. Sebab tu kalau yang orang berniaga ni, semua orang akan tumpu pada satu-satu sektor yang sama. Tapi percayalah, rezeki Allah Ta'ala ni luas. Kalau tuan-tuan semua yang ada tu, Waalaikumsalam kawan, apa khabar, mesti rindu semua kan. Lama cikgu tak live ni kan. Yang ada kat Terengganu tu, okay kawan, Alhamdulillah sihat semua okay dan baru cikgu cerita tentang kita macam mana kita nak bangkit pada PKP 2.0 ni. Kenapa? Kerana sektor ekonomi dibuka dengan luas, tetapi kuasa beli pula agak kurang sikit. Maklumlah, dia isihan lepas orang beli baju untuk anak pergi sekolah, bayar yuran kolej kan, tiba-tiba kena PKP. Tapi apa pun kita tak boleh duduk saja kan. Cikgu Alhamdulillah dah 2-3 hari ni lah yakin dan percaya pada Allah SWT. Rupanya semakin kita minta pada Allah Ta'ala, kita tak mengharapkan manusia, lagi banyak kita akan dapat rupanya Jadi yang pertama sekali tadi baru saja share, kita jangan minta bantuan pada orang. Kalau nak minta tu kita minta Allah Ta'ala dulu pertama. Yang kedua, kita dalam waktu-waktu PKP sekarang ni, kena usaha sendiri. Usaha sendiri dalam arti kata dari segi kita dengan bakal database kita banyak kadang-kadang. Macam cikgu banyak, cikgu realize, banyaknya database kan. Yang dah jadi pelanggan tu ramai. Cikgu dah check, cikgu punya yang jadi pelanggan kapet saja ada dekat 300 yang dah beli dengan cikgu, 300 lebih ya. Itu yang beli melalui WhatsApp, yang beli melalui Messenger kan. Alhamdulillah sihat. Itu yang suka tu kan. Jadi yang database ni kita balik semula je. Kita sharekan, tulis kata-kata yang baik kan, supaya
kita kita tak mengharapkan orang tu beli ataupun kita ambil ni, tapi kita melihat macam ni, kita offer keperluan. Bila kita offer uniknya produk kita, keperluan dia beli dengan apa, kenapa beli dengan kita kan, tulis dia ayat-ayat yang biasa, kemudian kita minta Allah Ta'ala bantu. Nah, itu yang cikgu nak sebut saya. Dalam keadaan PKP ni, semua orang buat benda yang sama. Yang membezakan rezeki Allah Ta'ala nak bagi kat siapa tu adalah yang mana Allah Ta'ala nak lihat hati kita tu, niat yang apa, betul-betul ikhlas kita nak buat. Kadang-kadang tak dapat pun tak apa. Kalau cikgu kita semualah kita dah biasa kan. Orang niaga ni dia akan ada perasaan alah tak apa, belum rezeki So sebab itu yang kedua ni, kita kembangkan database kita kembangkan database. Yang pertama, jangan minta bantuan manusia, minta. Kalau kita ni bila ada offer cakap cikgu dah melalui lah saat-saat bila kita minta bantuan menggunakan apa Facebook cikgu buat, tetapi cikgu menganggap dia sebagai alat bantuan saja, alat bantu apa untuk mempercepatkan proses penyampaian. Tidak cikgu mengharapkan dia convert jadi sale. Yang nak bagi Allah Ta'ala, kena pegang betul dia tu kan dalam keadaan sekarang. Kemudian database yang kedua. Yang ketiga adalah kita waktu-waktu sekarang ni kadang melihat kepada melihat kepada suasana dibukakan dengan lebih luas Sebenarnya dari segi sektor macam cikgu lah, cikgu ada surat daripada MITI untuk cikgu pergi keluar-keluar kan. Tapi cikgu masih juga berhati-hati sebab ikhtiari manusia ni kita tidaklah terlalu suka-suka keluar. Bila ada keperluan baru keluar Maknanya yang ketiga ni, walaupun ekonomi di luar sana tu dibuka dengan luas dalam keadaan Covid yang hari ni 4,029 4,029 kes baru. Jadi walaupun ekonomi dibuka dengan luas, kita cuba sedaya upaya untuk melihat apa yang ada di tangan kita. Apa yang ada di tangan ni maknanya kita pergi kepada segmen-segmen yang kalau mudah cakap orang datang jumpa kita sebab tu macam cikgu MJ kan, tengok cikgu buatkan stories dia tu, alhamdulillah dia tak payah keluar kan. Tu pun sebab juga, sebab apa, Allah Ta'ala dah bagi kat dia tu ada kekangan kan. So dengan sakit dia, jadi Allah Ta'ala janji sebab kehebatan sahabat cikgu ni, dia amalan bila dia kena Allah Ta'ala bagi sakit, amalan rohani dia, terus terang cikgu share kat sini lah dalam grup kita je lah kan, dia selawatan Nabi 10,000 satu hari. Subhanallah, tabarakallah. Memang cikgu tabik lah kat dia. Rezeki Allah Ta'ala hantar betul kat dia. Maknanya pegawai Tuhan dia cakap pernah dia kalau dah telefon cikgu ni dia nangis-nangis. Kan kami dua ni dah sahabat orang kata sehidup semati susah senang lah. Jadi apa yang kita boleh buat dalam ekonomi yang terbuka tetapi ada kekangan PKP 2.0 ni, kita masih boleh bergerak, limitkan diri kita supaya kita bukan takut dengan Covid tu, tapi kita nak ada ikhtiar untuk jaga maqasid syariah diri kita kan, iaitu menjaga nyawa kita kan. Yang pertama adin kan, yang kedua maqasid syariah ni adalah menjaga nyawa, hifzun nafs kan. Dalam kalau orang mengaji usul fiqh ni dia akan tahulah. So jadi kita jaga dari segi keluar-keluar dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat ni banyakkan kita leverage ni. Leverage ni makna kita menggunakan facility yang ada di luar sana. Yang kalau macam sekarang cikgu guna JNT cikgu guna JNT. Jadi kuranglah keluar. Dia datang ambil kat rumah. Kadang-kadang kalau cikgu keluar lepas pukul 2. Lepas solat Zuhur baru cikgu pergi sekejap-sekejap je. Kalau barang yang dah banyak kan. Yang keempat. Yang keempat mana kita leverage kan channel untuk penyampaian ni kepada orang lain. Kalau ada runner, panggil runner pula. Kenapa? Kerana ini memudahkan. Untuk yang dekat-dekat ni pun cikgu dah baru sangat semalam cikgu register Food Panda kan.
jadikan rumah lah sebagai restoran. Tapi dah maklum kat dia homemade kan. Alhamdulillah pagi ni dah telefon, dia dia kata dia nak tengok produk tu lah, availability berapa banyak boleh sediakan, sebab dia pun takut juga nanti orang order barang tak ada kan. Yalah, jadi cikgu tengah siapkan stok kan. Cikgu akan siapkan waktu terdekat ni, yang dah ada ni tak sampai 20, cikgu kena adakan lebih kurang 100 stok, stok yang besar. Ini cerita sambal cikgu lah, sambal dua apa, gepeng cikgu tu kan, gepeng ya, orang Jawa kata gepeng. Okey, jadi leverage kan, itu yang keempat. Yang kelima, bila kita dah usaha macam ni, perbanyakkan amalan kita dengan Allah Ta'ala ni, jaga sungguh-sungguh amalan kita. Jadi silaturahim dengan manusia ni kena jaga. Cikgu dah start call adik-beradik kan, macam kadang lama tak call, dia orang cakap apa, adik dia, yelah apa ni, cikgu ni anak yang terakhir, anak bongsu kan, dia panggil Dek Mat. Kalau bahasa dekat apa, dekat rumah lah, dekat rumah kakak-kakak panggil ni kita Dek Mat. Jadi besar-besar umur 45 ni orang panggil kita adik lagi. Baru ni cikgu balik ke Penang sama perjalanannya silaturahim. Alhamdulillah, bila balik sekejap, esok apa ni, hari Ahad balik, hari Isnin dah ada rehat satu hari, hari Rabu dah ada PKP kan. Jadi yang kelima ni, kita sentiasa bertawakal dengan Allah Ta'ala. Antara amalan-amalan yang kita boleh buat untuk supaya Allah lengkapkan rezeki kita harian la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bagi yang mana memasak kan, cikgu ni diajar oleh seorang chef tapi dia ni jualan nasi dagang dia punya apa ni, kedai dia dekat Bukit apa, Bukit Semarak dekat KL. Jadi cikgu kenal dia ni lama dah. Tuan Haji ni dia ajar kat cikgu, dia kata baca yang ni banyak-banyak masa masak, dia kata. Apa dia doa ni, cikgu pun amal lah. Alhamdulillah, rupanya bukan kita minta amalan tu, tetapi kita faham makna dia. Inna haza la rizquna ma lahu min nafas. Ayat ni, inna haza la rizquna, inilah rezeki daripada kami, ma lahu daripada kami, apa, inna haza la rizquna ma lahu min nafas. Jadi antara maksud dia, ini adalah rezeki kami yang kami berikan pun tanpa putus-putus. Jadi bila kita tengok, boleh je Google cari inna haza la rizquna ma lahu min nafas. Kalau dapat duit daripada pelanggan pun, kita tawakal dengan Allah Ta'ala supaya tak putus. Kita baca ayat Quran ni, ayat Quran. Kita baca ayat Quran ni, tujuan dia kita nak taukidkan kekuatan jiwa kita, tekad kita, bahawa tak ada satu pun yang akan putus rezeki kita apabila kita bersandar pada Allah SWT kan. Itu yang kelima. Yang keenam, banyakkan bersyukur. Apa yang amalan yang cikgu buat, cikgu share lah, bukan nak tunjuk kata kita ni, tapi cikgu buat sikit-sikit walaupun tak banyak kan. Setiap kali dapat rezeki tu, sebelum subuh cikgu dah favoritekan dekat akaun Maybank tu untuk cikgu sedekahkan. Tak banyak-banyak pun, kadang RM1, RM2, RM10, tengok keadaan. Kalau ada rezeki lebih bagi 10, kadang bagi 100. Kepada mahat tanpa diketahui, kita dah favoritekan, kita tak payah maklum pun, kita tulis je gitu kan. Itu antara amalan syukur yang kita boleh laksanakan. Tanda syukur, bukan kita nak minta, bila kita buat tu nak minta Allah Ta'ala, sebab kita nak minta redha Allah Ta'ala sebenarnya. Kenapa? Paling indah nanti kalau dapat, kalau kematian kita ni, kita dapat jumpa Allah Ta'ala di syurga dengan dia redha kepada apa saja yang kita buat kat dunia ni. Kemudian kita dapat lihat wajah Allah Subhanahu Taala kan. Subhanallah. Seronoklah kalau dapat. Sebab apa? Yang dapat lihat wajah Allah Subhanahu Taala ni Nabi kita saja. Jadi perbanyakkan. Okey, yang kelima tadi, yang keenam tadi kena bersyukur. Yang kelima tadi kena cikgu cerita apa tadi? Dia kena check balik kan. Okay. Yang keenam tu kita banyakkan bersyukur. Yang ketujuh ni
amalan, bukan sekadar amalan gitu je, kita kena buat perkara yang kita buat tu dengan penuh kasih sayang, kan. Jadi untuk malam ni dapat 7 perkara ni kita laksanakan untuk bangkit semula, Lepas tu kalau kita nak cari orang yang bagi solusi, kan, orang bagi solusi. Yang bagi manusia, sesama manusia, kita ada hablum minan nas, hablum minallah, kan. Jadi dua-dua bahagian ni kita kena jaga. Okey, saya berharap apa yang diberikan pada malam ni first time cikgu live, lama dah cikgu tak live, memberi sedikit sebanyak motivasi untuk kita teruskan usaha kita, teguhkan iman kita, banyakkan amalan kita, jaga silaturahim kita. Moga Allah Ta'ala memberkati perjalanan hidup kita dan sentiasa Allah berikan ketakwaan, bantu kita sihat, kaya dan bertakwa, menjadi orang yang kaya dunia akhirat, dapat menatap wajah Allah di dalam syurga nanti, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Cikgu usahakanlah setiap hari ada input baru kita share, terutama sekali yang macam mana nak masuk Shopee dan sebagainya. Itu cikgu akan ingat ada satu board kat belakang, kita boleh menulis lah, kita buat rakaman sikit nanti. Okey, sekian. Terima kasih yang menonton. Kalau ada kelapangan lagi kita akan tunggu lagi. Okey, jumpa lagi.